Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam TOC Foundation Program. Ini entry yang keempat, silap saya, untuk video yang keempat. Video sebelum ni kita membincangkan tentang alatan-alatan tangan yang ada di dalam workshop. So saya sambung alatan tangan yang kita ada. So maybe benda ni kebanyakan orang mungkin dah biasa tengok. Okay, so mungkin dia cakap tak perlu pun kita nak tahu tentang peralatan tangan ni. Tapi sebenarnya benda ni penting, basic sebenarnya, asas alatan tangan yang sebenarnya kita kena tahu cara penggunaan yang betul. Sebab especially kita nak mengelakkan daripada berlakunya kecederaan apabila kita membuat kerja. So sebab tu kita kena tahu pula jenis-jenis dia bila kita nak pakai benda ni ataupun alatan tersebut, dan waktu bila kita nak pakai dia. Alright, so saya sambung untuk topik yang seterusnya. So hari ni kita akan bincangkan jenis-jenis hammer ataupun penukul lah. Orang Kedah cakap meretun. Okay, so kita akan bincangkan pasal penukul, plier, snips dan juga vice grip. So sebenarnya plier, snip dengan vice grip ni dia dalam keluarga yang sama sebenarnya, dalam satu family yang sama. Cuma penggunaan dia tu beza sikit, nanti kita tengok lah. Right, so ini dia punya pengenalan. So saya dalam video kali ni, so saya akan bincang dengan anda semua mengenai jenis-jenis hammer, plier, snips dan juga vice grip. Okay, so saya pun dah cakap sama juga sebelum ni, video yang sebelum pun sama. Apa tujuan kita sebenarnya adalah untuk memahami penggunaan-penggunaan alatan-alatan tangan ni untuk kita mengelakkan dari berlakunya sebarang kecederaan dan juga salah penggunaan. Okey. Okey, so hari ni video kali ni objektif kita di akhir video nanti kita harap dapat kita tahulah yang mana satu tools yang betul untuk sesuatu kerja tu, dan kita juga maintain lah macam mana kita nak simpan, macam mana cara kita nak jaga, dan macam mana cara kita nak gunakan alatan tersebut dengan selamat. Ok, so kita pergi pada alatan yang pertama, hammer. Ini memang most common tools. Ada setengah technician dia panggil ni special tools. Alright, so apa saja yang tak boleh buka, hammer, pakai hammer. Tak boleh buka, pakai hammer. Alright, so memang dia banyak guna dia sebenarnya, hammer ni. So kita pun tahu dia punya purpose ataupun fungsi hammer ni adalah untuk memberi satu hentakan force untuk objek tu. Sebab dia untuk kita bagi dia satu tekanan untuk dia buka ataupun untuk kita pecahkan dia. So biasanya untuk tapping lah, untuk reduce any resistance in the object. So kita pakai hammer. So hammer, kita ada jenis-jenis hammer juga. Satunya adalah ball pen hammer. So ball pen hammer ni ada dua permukaan. Kalau kita tengok permukaan yang bahagian atas ni dia bulat, dan bahagian bawah ni dia rata. So dia penggunaan dia lah sebenarnya. Dia juga dikenali sebagai machinis hammer. So machinis hammer ni biasanya untuk bahagian yang bulat ni kita akan ketuk satu benda, biasanya besi, satu permukaan besi. Contoh ni dia banyak gunakan dalam kimpalan lah. Biasanya kita nak tahu sama ada kita punya kimpalan tu sama ada dia okey ke tak okey. So kita ada jenisnya. So biasanya kita gunakan yang bahagian permukaan yang bulat ni untuk kita tengok dia punya vibration lah. Bila kita ketuk tu kita tahu dia ada bocor ke apa ke. So kita boleh pakai lah ni. Tapi kita ada jenis yang satu lagi, dia tajam. Biasanya diorang pakai yang tajam tu lah. Ok, so biasanya kita pakai yang atas ni untuk kita ketuk permukaan yang kita, macam saya cakap tadi lah, untuk kita bengkokkan ke ataupun kita nak lekukkan ke. So biasa kita pakai, tapi kita tak pakai permukaan yang rata ni. Sebab kalau kita nak pukul dalam satu benda untuk gunakan permukaan rata ni, biasanya kita nak bagi dia rata. Kalau kita pukul ataupun kita ketuk pada bahagian yang bulat, so dia boleh rosakkan permukaan yang rata ni lah. So biasanya kita tak pakai. So biasanya kita gunakan penukul ni bersama dengan kita punya chisel. Chisel tu dia macam pahat lah, ataupun kita gunakan dia untuk kita bengkokkan besi ataupun sebagainya lah, untuk kita shape metal. So ini biasanya kalau kata nak shaping metal, so kita pakai benda yang bahagian bulat ni tadi. Kita tak pakai bahagian yang rata ni.
sheet metal lah. Ada setengah kita nak ketuk balik bumper kita yang dah terbengkok ke, dah ke dalam ke, so kita boleh gunakan ball pen hammer ni. So ni kegunaan dia. Right, so biasanya untuk bahagian keselamatan, make sure kedudukan tangan tu tak terlalu dekat pada sini ataupun tak terlalu jauh. Biasanya pada bahagian tengah lah. Okay, so biasanya adalah peralatan safety equipment lain yang kita perlu pakai untuk bila kita pakai hammer ni. Salah satunya helmet lah, safety helmet, dengan safety shoes tu biasalah. Okay, kemudian kita ada rubber mallet. Rubber mallet ni pun ada fungsi dia juga. So biasanya kita gunakan untuk striking ataupun ketuk pada permukaan objek tanpa merosakkan objek tersebut. Bagi contohnya, kalau dalam otomotif tu kita banyak gunakan kita punya rubber mallet hammer ni untuk bila kita buat kerja-kerja overhauling. Contoh macam kita buat gearbox ataupun transmission overhauling. So memang kita perlukan hammer sebenarnya. Kadang-kadang kita nak keluarkan satu barang yang ketat tu, kita perlukan hammer. Tapi untuk mengelakkan kerosakan pada bahan kerja tu, rubber mallet hammer ni adalah sangat sesuai. Sebab apa? Sebab dia punya kepala ni diperbuat daripada rubber, getah, berbanding yang tadi lah ball pen hammer tu dibuat daripada besi. So memang kalau pakai besi, kita ketuk besi, sama ada hammer punya permukaan rosak ataupun barang yang kita ketuk tu dia akan melekuk ataupun rosak lah biasanya. So kita pakai rubber mallet hammer. So ini untuk safety jugalah yang kita buat. Okay, so kita ada lagi satu jenis, kita panggil dia sebagai nylon face hammer. Sama juga penggunaan dia, tapi dia guna nylon polycarbonate. So maksud nylon polycarbonate ni dia lebih keras lah berbanding daripada rubber tadi. So dia biasanya kita recommend untuk gunakan pada soft object, macam kita punya upholstery. Upholstery ni macam mungkin kita punya bahagian dalaman lah untuk kita pasang. Contohnya kita dah nak pasang, mungkin kita nak strap ataupun kita nak ketuk, so kita pakailah kita punya nylon face hammer. Pun still kita akan letak satu objek di antara lah, supaya kita tak calahkan kita punya komponen dalam tu. So biasanya kita akan letak kain ataupun plastik ya, untuk elakkan rosak. So biasanya kalau kata contoh, kalau macam biasa technician kalau buat overhauling, contoh tadi saya cakap kita gunakan untuk kita overhaul transmission. Okay, kita pakai mallet tu, kita ketuk-ketuk pun tak ada nampak apa-apa pergerakan pada benda yang kita ketuk tu. So mungkin kita boleh gunakan nylon face hammer ni. Okay, tapi still lagi penggunaan dia, kekuatan ataupun force yang kita gunakan tu tak terlalu kuat. Sebab walaupun dia plastik, dia jenis plastik yang sangat keras, dia pun boleh rosakkan permukaan jugalah. Okay, so ini cara-cara penggunaan dia. Okay, so 3 je. Kita tak ada pakai hammer yang jenis yang ada kuku kat belakang tu. Yang itu biasanya hammer tu untuk buat rumah lah. Biasanya pertukangan kayu je yang buat kita dekat workshop, kita tak pakai yang itu. Tapi kita ada satu lagi jenis hammer yang besar. Dia macam Triple H punya, pakai besar hammer tu. Biasanya hammer kita guna untuk kita buka barang yang susah untuk kita keluar, tanggalkan. Contoh macam kita punya wheel disc ke, waktu kita nak tukar baru lah, maksudnya masa dia dah karat, dia dah melekat, walaupun kita dah buka bolt dia masih tak tanggal. So kita boleh gunakan hammer tu, hammer besar. Right. Itu satu lagi jenis hammer, mungkin tak ada kat dalam ni, tapi saya bagi tahu jugalah, hammer tu pun kadang-kadang kita akan jumpa juga dalam workshop. Okay, so kita masuk pada bahagian pliers. Orang Melayu panggil plier, senang sebut kan. Okay, so biasanya kita tahulah, plier ni pun ada banyak jenis juga. Okay, biasanya penggunaan dia adalah untuk memegang objek. Memegang objek, contoh kita nak ketuk, kita pegang pakai kita punya plier. So kita boleh pegang dia gunakan plier, ataupun kita nak twist dia, contoh wiring, kita nak twist wire tu, kita nak potong wire ataupun kabel, so kita boleh gunakan plier ni lah. Termasuk untuk bengkok ataupun kompres objek. Okay, ada banyak jenis plier. Okay, kita tengok dulu yang jenis pertama ni adalah needle nose plier. Maksud Melayunya walaya muncung tirus. Tirus bukan tikus. Plier muncung tirus. Okay, daripada bentuk dia, design dia, kita tahulah dia ada long pointed jaw.
maknanya dia ada tempat yang untuk pemegang ni dia panjang. So dia ada purpose dia juga, biasanya untuk kita ambil barang-barang yang kecil yang kadang-kadang dia terjatuh dalam satu tempat yang sempit. So kita boleh gunakan lah untuk kita capai objek tersebut, ataupun dalam keadaan tempat yang tight space lah, maksudnya tempat yang sempit. So kita gunakan needle nose plier. Okey, so ini channel lock plier. Dia ada banyak nama. Ni plier yang jenis satu lagi saya tahu. Ada orang mesti akan tunggu-tunggu plier yang biasa kita nampak tu. Itu belum keluar lagi. Kita tengok dulu ni channel lock plier. Ada banyak nama. Ada kalau dekat setengah workshop dia ada panggil monkey plier, dia ada panggil engineering plier. So apa pun nama dia lebih kurang je. Pun tak salah juga, tapi nama yang biasanya yang disebut adalah channel lock plier. Sebab apa? Sebab dia ada channel dekat sini, maknanya kita boleh tukar dia punya jaw ni berapa besar yang kita nak. Dan biasanya kita gunakan dia untuk memegang objek. Biasanya kalau dekat workshop kita gunakan untuk pegang hose ataupun kita nak tanggalkan hose, contoh daripada radiator. Tapi dia boleh juga gunakan untuk pegang ataupun adjustment nut ataupun bolt yang tak berapa ketat lah. Boleh juga kita, kalau nut tu tak berapa ketat, kita boleh gunakan ni untuk kita buka. Sebab dia panjang dan besar, so dia boleh bagi kita torque yang tinggi juga. Dan dia punya grip tu lebih kuat lah. Okay. Ada juga nama lain dipanggil sebagai rib joint plier. Banyak nama dia, rib joint, channel lock plier, monkey plier, engineering plier. 4 nama dia. Okay, so tapi dalam buku ni kita panggil dia sebagai channel lock plier. So kalau tanya saya kenapa dia panggil channel, sebab dia ada dia punya groove ni. Maknanya kita boleh tukar dia punya position, tukar dia punya channel, channel 1, channel 2, macam tukar TV punya channel juga. Okay, dan kita pergi next. Kita ada cutting plier. Ini dia panggil diagonal cutting plier. Memang dia punya design, spesifik design dia adalah untuk memotong lah. Biasanya kita potong wire. Right, so potong wire, potong kabel, apa saja benda lah yang kita nak potong dia, potong hose pun boleh. Alright, tapi dia tak recommend untuk memegang objek ataupun membengkokkan objek. Kenapa tak boleh pegang? Sebab kita takut kita boleh calarkan objek tersebut sebab dia tajam. Satu, kalau macam pin contohnya, kita nak spring contohnya, ada orang dia nak pegang spring, memang dia pegang pakai cutting plier ni dia lebih firm, lebih kejap lah kita pegang, tapi tak berapa bagusnya, tak selamatnya. Terlalu kuat sangat, spring tu boleh putus lah sebab kita memotong spring tu. Okay, so kita tak recommendkan untuk guna untuk bengkok atau memegang objek. Tapi ini hanyalah sesuai untuk memotong. Dia memang dia dah design untuk potong lah. Inilah plier yang biasa, common yang kita nampak. Alright, kalau saya pun lah daripada kecil saya biasa nampak ni linesman plier. Dia ada nama juga, linesman. Sedap nama dia. Alright, so biasanya kita panggil dia plier. Apa pun semua plier. Plier jenis apa entah, tak tahu lah, janji plier. Okay, so plier ni memanglah dia ada banyak fungsi juga. Dia boleh pegang, dia boleh pegang bolt. Okay, so bahagian bulat tengah ni untuk pegang bolt, boleh potong pun boleh. Banyak, sini pun kita boleh potong, ini pun kita boleh gunakan untuk potong. So dia banyak kegunaan dia, sebab tu nama dia linesman. Another type of plier, okay, ini memang saya pun dah beritahu, dia ada wide variety of usage. It may be used for cutting, wire, gripping an object and twisting a metal and cable. Sebab tu dia akan jadi most common plier yang kita nak kena ada dan kita biasa gunakan. So ini plier yang biasa lah. Okay, so memang kalau yang ini memang wajib lah ada dalam toolbox seorang mekanik tu. Okay. Okay, yang ini vice grip. Dia plier juga, tapi kita panggil dia sebagai vice grip ataupun dikenali sebagai locking plier. Kenapa dia locking plier? Sebab dia boleh lock. Maknanya kita ada satu mekanisme kat sini, ada satu spring, ada lever, dan kita boleh lock. Sebab tu kita panggil dia grip, vice grip plier. So contoh, kita nak tanggalkan skru yang dah kepala dia dah rosak, dah loose. So kita boleh gunakan vice grip ni sebenarnya untuk kita buka bolt tersebut. Boleh cubalah buka, mungkin terlalu ketat sangat mungkin tak boleh.
Tapi kalau tak ketat sangat bol tu, tapi kita tak boleh dah guna, nak spanner pun tak boleh, nak pakai wrench kita, socket wrench pun tak boleh. So vice grip ni boleh digunakan lah untuk kita cubaan. Tapi kalau dah tak boleh juga, kita ada special tools dia lah, untuk kita buka broken bowl. Dia ada dia punya tools dia sendiri. Alright, so primary purpose untuk hold object from moving. Ada setengah contoh macam biasanya contoh kita nak pasang, kalau dekat kereta kita ada satu bar, kita panggil dia sebagai, dia ada bar untuk kita punya suspension system. So kita nak pasang dia, mungkin bila kita pakai tangan tu dia tak berapa kuat untuk kita masukkan kita punya bowl. So kita boleh gunakan vice grip ni untuk kita pegang, untuk kita masukkan lah. So dia boleh bantu kita. Dia ada jenis juga. Dia ada jenis, biasanya jenis dia dua saja. Satu kita tengok dia punya jaw ni, satu dia terbuka mulut dia, satu lagi mulut dia rapat. So itu sajalah dia punya type dia, yang biasanya yang saya tengok. And then yang lain adalah saiz saja. Saiz yang kecil dengan saiz yang besar, itu saja beza dia. Tapi penggunaan dia still sama jugalah. Okay, so kita tengok pada plier yang seterusnya. Ini snap ring plier. So guna dia adalah untuk membuka snap ring, ataupun kita panggil dia sebagai circlip. Yang ini circlip. So kita ada dua jenis circlip. Satu yang dia external, satu lagi internal. So internal yang macam ni, yang maksudnya kalau kita nak buka dia, kita kena kembangkan circlip ni. Kita perlu puncukkan dia. So kita kena pakai circlip ni. So ada setengah-setengah parts ataupun components kita gunakan circlip ni sebagai dia punya locking device. Biasa kita pakai bolt and nut untuk locking, tapi ada setengah parts kita tak boleh pakai bolt and nut, mungkin sebab dia punya space. So kita perlu pakaikan clip ni. So biasanya dia ada macam groove ataupun longkang untuk masukkan circlip ni. Dia banyak jumpa circlip ni kalau kata kita buat overhauling transmission. Kita banyaklah guna ring plier, snap ring plier ni. Macam kalau untuk kerja-kerja buat penyamanan udara untuk kereta, biasanya ada jugalah bahagian komponen, contoh dekat kompresor tu ada juga gunakan circlip. So kita perlu gunakan snap ring plier ni. Dia ada dua jenis, satu external, satu internal. Dua saja. Dan dia punya muncung pun ada yang beza. Satu yang straight saja muncung dia, satu lagi muncung hujung dia ni dia bengkok sikit. So biasanya bengkok ni mungkin sebab dia berada di dalam, dan kita nak pegang dia tu lebih selamat. So depends lah mana satu yang kita rasa kita nak gunakan dan mana satu yang sesuai. Biasanya bila kita nak buka ni, kita kena berhati-hati sikit lah, sebab dia mudah tergelincir. Kadang-kadang dia tak berapa betul masuknya, ada lubang kecil ni dalam kita punya circlip jaw ni. Mungkin dia boleh tergelincir, dan circlip ni boleh terbang. Bila dah terbang tu masalah kalau kita nak cari tu. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Okay, next kita ada snip. Snip ni sebenarnya dia adalah pemotong, ataupun dikenali sebagai shear. Biasanya kita boleh cakap ni pemotong tin lah, orang kampung tu sebab pemotong zinc. Inilah dia snip. Main purpose untuk potong metal sheet ataupun helaian besi. Memang guna dia untuk kita potong helaian besi saja, kita gunakan snip plier ni. Itu saja function dia. Kuranglah kita gunakan dalam otomotif ni, kecuali kita melibatkan contoh otomotif. Bahagian otomotif ni dia besar. Kalau otomotif dari segi pembaikan badan kereta, memang kena adalah snip ni. Sebab mungkin dalam pembaikan badan kereta tu kita potong kita punya bahagian body kereta untuk kita tampal dengan metal sheet. So memang kita kena potong metal sheet tu. So kita pakai snip ni. Ada jenis macam gunting, bentuk dia macam gunting juga, sama. Alright, so kita masuk pada screwdriver pula. Ini screwdriver. Screwdriver pun ada jenis. Memanglah kita asalkan kita tengok ni semua screwdriver, tapi screwdriver dia ada juga jenis-jenis dia. Okay, so dia punya design ataupun bentuk dia memang dia dah designkan untuk kita buka longgar ataupun ketatkan skru, bukan nut skru. Skru ni beza lah. Screwdriver sebab tu nama dia pun screwdriver. Dia memutarkan skru. Skru, pemutar skru, bahasa Melayu dia.
maybe either short or long depending on the application requirement. So dia ada jenis dia besar, kecil, panjang, pendek. Flat tip screwdriver. So ini kita panggil dia flat tip. So kita tengok kat sini dia punya tips tu rata, ataupun ada setengah panggil dia negatif. So negatif sebab bentuk di depan tu macam tolak negatif. Right, so also known as a straight blade screwdriver and typically used to drive a slotted head type screw. Biasanya kita tahulah skru ni dia ada jenis yang kita tengok dekat atas dia ada bentuk yang tolak, satu line saja. So inilah sesuai. Dia pun ada saiz-saiz dia juga, ada saiz yang tebal, ada saiz yang nipis. So ikut kesesuaian untuk skru tersebut mana satu kita nak gunakan. Okey, satu lagi kita ada cross ataupun kita panggil dia Phillips screwdriver, ataupun positive type screwdriver. So dia ada dua crossing blade. So blade yang crossing lah, macam tanda tambah. Okey. Sama juga gunaan dia untuk longgar mengetatkan jenis star shape screw slot, star shape ataupun positive shape screw slot. Samalah. So dia ada pendek, ada panjang, tapi yang ini kita panggil dia sebagai stubby. Stubby, nama dia kecil, stubby, comel. Okay, so dia memang kecil lah. So memang digunakan untuk bahagian-bahagian yang sempit. Biasanya kita gunakan jenis screwdriver stubby ni untuk kita buat dalam kereta, bahagian dalam kereta. Bahagian luar dekat enjin biasa kita gunakan screwdriver yang jenis besar, sebab skru dia pun besar-besar. Okay. Okey, sekarang kita masuk pada files pula. Files ni key lah. Nama files. Orang ingat apa? Files ni apa? File isi dokumen bukan. Ini files key. Key ada guna juga. Sebenarnya banyak guna dia dalam kerja-kerja pembaikan kereta ni. Tapi tak adalah sampai kita perlu ada banyak key macam tukang kayu. So kita punya kikir lebih kepada kikir untuk besi lah, bukan untuk kayu. So lebih kepada besi. So function dia design untuk smoothen the surface or an edge of an object. So biasanya kalau kata kerja-kerja kimpalan, so kita memang kena adalah kita punya kikir. So it also useful to removing burns and nick, and good at cutting a small amount of material of an object. So biasanya kalau kata kita nak bersihkanlah permukaan kerja tu, contohnya mungkin kita punya bowl tadi dia dah rosak sikit. So mungkin kita boleh kikir lah, kita gosok sikit bagi permukaan dia tu jadi cantik balik. So kita boleh lah untuk cuba buka dia. So dia datang dalam berbagai jenis bentuk, saiz, mengikut dia punya kesesuaian. So kita adalah kikir rata, kikir mata bulat, kikir mata bulat separuh, kikir empat segi, sekata, macam-macam. Lepas tu dia punya mata pun ada juga dia punya saiz dia, ada yang kasar, ada yang halus. So dia mengikut kesesuaian untuk dia gunakan lah. Mengikut, biasanya yang halus ni untuk metal yang keras. So kita kena tahu lah, ni application dia yang biasalah yang saya belajar. Kalau mata yang halus ni adalah sesuai digunakan untuk metal yang keras, yang sangat keras. Mata kasar ni untuk metal yang lembut. Itu je biasa yang saya tahu. Tapi ada je saya tengok orang belasah je, mata halus ke mata kasar ke, yang dia boleh kikir. Boleh, tapi biasanya daripada penggunaan kikir tu, permukaan dia tu akan jadi tak cantik lah kalau kata kita guna yang kasar. So biasanya untuk yang first kita guna kasar, untuk second kita akan guna yang halus. So untuk kita refine dia punya surface tu, sama lah macam kita punya kertas pasir lah. Kertas pasir pun ada saiz-saiz dia, kasar yang halus. Ok, dan kita masuk pada punch. Tadi kita hammer, biasanya inilah penggunaan pin punch ataupun center punch ni. Dia menggunakan bersama dengan hammer tadi tu. Yang mana satu, yang ball pen hammer lah, plastik hammer dengan rubber mallet tak sesuai untuk digunakan untuk ketuk punch ni. So biasanya pin punch ni kita gunakan untuk drive out pin lah. So biasanya kat mana kita akan jumpa pin ni, macam tadi saya cakap, paling banyak kita akan jumpa pada gearbox ataupun transmission. Contoh kita nak keluarkan shift fork, kita punya untuk shifting gear tu kita ada shift fork ni, satu komponen tu lah biasanya kita nak keluarkan, sebab dia gunakan pin untuk dia sambung fork tu.
center punch, yang ini center punch ni kita gunakan dia untuk biasanya sebelum kita buat kerja-kerja drilling lah. So kita nak tebuk lubang, sebelum kita nak tebuk lubang pada permukaan plate atau permukaan besi, bar besi, so kita biasanya kita gunakan center punch. Sebab apa? Sebab kalau kita tak gunakan center punch, kita takut waktu masa kita drilling tu, mata drill kita tu dia boleh lari ya. So bila kita dah punch tu, bila kita letak mata drill tu tak akan lari. So dia boleh drilling dengan baik lah, dengan bagus. Sama juga dua-dua jenis punch ni, sama ada pin punch ataupun center punch, dia datang dalam berbagai-bagai saiz. So mengikut kesesuaian dan permukaan kerja. Okay, so tengoklah kalau kata pin punch tu, pin tu ikut saiz dia, ada pin yang besar, ada pin yang kecil. So kita gunakan setengah-setengah kadang kita gunakan juga pin punch ni untuk kita punch kita punya bolt ataupun nut yang dah loose. Boleh juga kita pakai pin punch ni tadi untuk kita cuba buka skru yang dah patah ataupun skru yang dah rosak ataupun nut dan bolt lah. Itu saja untuk video kali ni. Video ni agak panjang sebab saya combine kan, ada banyak video yang sebelum ni, kita satu saja. Okay, so saya rasa tak ada susah sangat lah mengenai tools ni. Saya rasa ada lagi tools yang kita akan bincangkan, tapi saya akan bincangkan dalam video yang seterusnya lah. Okay, apa-apa pun terima kasih sebab sudi menonton video ni. Macam biasa, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya di bawah tu, link bawah tu. Okay, so kalau biasanya saya akan cubalah sebaik mungkin untuk jawab segala soalan-soalan yang dikemukakan. Okay, so terima kasih atas kesudian menonton video ni. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam